Okey, inilah modul sains. Okey, ini adalah modul sains kita. Okey. Boleh nampak ke paparan skrin? Boleh. Boleh go. Boleh Okey, sekejap. Okey. Alright. So ini adalah modul kita. So first kali cikgu nak bincang dulu buku teks. Okey, so kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey, buku teks kita nak tengok tajuk yang pertama. Okey, ni ini adalah tajuk kita yang pertama. Bidang pembelajaran yang pertama adalah langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. So, kamu boleh rujuk buku teks Sains Tingkatan 4 kamu, muka surat 4. Okey, muka surat 4. So, kamu akan nampak seorang murid yang sedang memegang kelalang kon yang mempunyai bahan kimia di dalamnya. Okey. So, sebenarnya langkah-langkah keselamatan dekat dalam makmal ni kamu dah belajar pun masa kamu tingkatan 1 dulu. And then kamu pun dah biasa masuk ke dalam makmal sains. So ini adalah cikgu ingatkan semula sahaja apa yang kita perlu ada. Okey, peralatan apa yang perlu kamu pakai apabila masuk ke dalam makmal. Tapi untuk makmal sains teras kita tak adalah kamu perlu pakai lab coat. Tapi sekiranya kita buat eksperimen sebaiknya perlulah pakai. Okey, so kita lihat peralatan perlindungan diri dan fungsi. Okey, peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Okey, yang pertama sekali, ini apa yang murid ni pakai. Okey ni, yang dekat mata dia tu macam spek. Okey, itu adalah goggle. Okey, adalah goggle. Goggle ini berfungsi untuk melindungi mata dari terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia, logam reaktif. Okey, kalau kita buat apa-apa eksperimen, bahan kimia adalah berbahaya. Jadi kita perlulah pakai goggle. Okey, yang kedua, okey ini mask. Cikgu rasa memang kita semua memang pakai sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19 kan. Okey, so ini kita panggil topeng muka. Okey, topeng muka ni fungsi dia adalah untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Okey, itu fungsi topeng muka. Okey, Kemudian kamu nampak ni, dekat tangan dia. Okey, dekat tangan murid ni dia pakai glove ataupun sarung tangan. Okey, sarung tangan ni mesti diperbuat daripada getah. Tak boleh pakai sarung tangan plastik. Dan biasanya sarung tangan dalam makmal mesti diperbuat daripada getah sebab dia boleh melindungi tangan kita daripada bahan kimia yang berbahaya. Okay, and then ni yang putih ni adalah baju makmal ataupun kita biasa panggil lab coat. Okay, ataupun kita biasa panggil lab coat. So, apa fungsi baju makmal ni? Okay, fungsi baju makmal ni biasanya dia dapat melindungi baju kita daripada kerosakan. So, baju makmal ni dia diperbuat daripada satu lapisan keselamatan dan mesti mudah dibuka sekiranya berlakunya sebarang kecemasan. Manalah tahu tiba-tiba cikgu nak buat eksperimen logam reaktif. Kita nak tengok kereaktifan logam terhadap air. So, kita mesti akan logam reaktif ni bahayalah. Dia boleh menyebabkan letupan kecil. So kalau kita tak pakai baju makmal, kita risau nanti percikan api tu boleh terkena baju dan menyebabkan baju kita ni berlubang. Sebab itulah kita pakai baju makmal. Okey, seterusnya bila masuk makmal mesti pakai kasut bertutup. Okey, ataupun kita katakan kasut keselamatan.
Okey, kasut yang bertutup ni perlu dipakai ketika berada di dalam makmal. Okey, fungsi dia adalah untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. So inilah peralatan perlindungan diri. Okey. So kita lihat lagi peralatan perlindungan diri yang ada di dalam makmal. So ini adalah antara peralatan perlindungan diri yang mesti ada dekat dalam makmal. Okey, iaitu penyiram kecemasan. Okey, penyiram kecemasan, pembilas mata, kebuk wasap dan kabinet aliran laminar. Okey. So, walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal ni, setiap kemalangan atau kecederaan di dalam makmal perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru. Okey. Ingat, awal apa pun yang berlaku dalam makmal, kamu mesti cepat-cepat bagi tahu cikgu kamu. Sebabnya pernah tak berlaku kemalangan dalam makmal sebelum ni? Semasa kamu tingkatan 1, 2 dan 3. Pernah tak berlaku kemalangan dalam makmal? Okay. No answer, no respond. Pernah. Pernah. Okay, apa kemalangan yang pernah berlaku di dalam makmal? Pengalaman kamu? Lupa. Lupa. Adam dah lupa dah Adam. Okey, cikgu pernah cikgu pernah mengalami setakat pecah bika, setakat pecah tabung uji. Itu mungkin boleh kita selesaikan secara dalaman. Tapi yang saya risau sekiranya ada kita guna asid, asid pekat ke ataupun kita buat eksperimen menghasilkan letupan. So itu yang kita risau sebenarnya. Okey, saya punya pengalaman pernah termometer pecah. Bahaya tak kalau termometer tu pecah? Bahaya. Maisyara, kenapa bahaya? Ada something kat bawah tu. Apa benda something tu, Maisyara? Okey, dalam termometer tu dia ada mercury. Okey, dia ada mercury. So mercury tu dia sebenarnya sangat bahaya kalau kita boleh terhidu. Okey, dia boleh menyebabkan sesak nafas, kematian. So dia boleh menyebabkan mutasi. Itu yang bahayanya mercury tu. So saya pernah pecah termometer dan pelajar tak bagi tahu saya. Dia tak bagi tahu pun saya yang termometer tu dah pecah. So macam mana saya tahu? Okey, so termometer tu saya kemas-kemas barang dan saya perasan ada satu berbuli yang bawah tu dah tak ada. So mestilah mercury tu dah hilang kan, dah ada dekat sekitar makmal. So apa yang saya perlu lakukan? Saya kena call bomber. Dia mesti call bomber sebab bomber dia akan datang untuk bersihkan mercury tersebut. Kalau tak, memang makmal tu tak boleh orang lain guna. Dia bahaya Alright. So kalaulah kalaulah ada berlaku kemalangan, cepat-cepat bagi tahu cikgu sains kamu dan tolong jangan makan di dalam makmal. Cikgu nampak ramai pelajar suka makan dalam makmal sains. Okey, so kita lihat apakah peralatan yang ada di dalam makmal. Okey, yang pertama adalah kabinet aliran laminar. Yang ini ini adalah kabinet aliran laminar. Okey, kabinet ini biasanya kita guna untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti yang berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Tapi kamu jangan risau, dalam silibus kita setakat ni belum ada lagi digunakan. And then ada penyiram kecemasan. Okey, ni penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan ni kita guna untuk bersih dan bilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Macam tadilah kalau kamu terpegang asid ke, kamu terpegang bahan yang mengakis ke, so kamu cepat-cepat kena bersihkan diri badan kamu ataupun pakaian kamu.
Okey, yang ini yang dekat bahagian bawah ni adalah pembilas mata. So sekiranya mata kamu terkena, mungkin kamu tuang bahan kimia tu terpercik masuk ke dalam mata kamu. So kamu kena cepat-cepat bilas. Okey? And then kebuk wasap. Biasanya kebuk wasap ni dia ada dekat makmal kimia. Ni dekat makmal kimia. Makmal sains memang tak ada lah kebuk wasap ni. Okey, kebuk wasap ni kita guna apabila kita nak menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Okey, itu adalah kegunaan kebuk wasap. Okey, so hari ni kita nak belajar yang itu sahaja. So cikgu nak tengok modul sains kita. Yang ada modul sains, tolong keluarkan modul kamu. Tolong tengok muka surat yang kedua. Okey, ini adalah modul sains kamu. Cikgu rasa ada yang baru masuk kelas. Okey, hai, selamat datang. Sekejap ya. Okey, tolong isi link kehadiran kamu. Okey, tolong isi kehadiran. Tolong klik link yang saya bagi dekat ruangan chat tu. Okey, kita ada lebih kurang 23 orang hari ni. So, tolong isi kehadiran mengikut kelas masing-masing. Tolong pilih kelas kamu. Okey, yang mana kelas Cikgu Amira nanti saya akan bagilah kehadiran kamu pada Cikgu Amira. Okey? Okey, so sekarang kita tengok modul sains kamu. Okey. Boleh nampak dengan jelas? Boleh. Okey, so ini yang atas ni adalah bahagian nota. Okey, bahagian nota. So, latihan 1.1. Okey, lengkapkan peta buih di bawah. Okey, perlindungan diri murid di dalam makmal. Okey, sekarang saya nak buat kuis spontan. Okey, kuis spontan. Cikgu nak kamu nyatakan perlindungan diri pada murid di makmal. Apa yang ada dekat makmal? Apa yang ada dekat makmal tadi? Yang cikgu dah terang kat kamu tadi. Akilah Arif. Alamak, dah ada yang left ke? Janganlah left. Akilah Arif. Akilah Arif Rosdin. Ada tak? Adam Mukris. Okey, Adam. Bagikan cikgu satu alat perlindungan diri yang kita bincang tadi, Adam. Awak boleh tulis dekat ruangan chat. Boleh tulis dekat ruangan chat, saya akan baca dari situ juga. Jawapan dia. Ataupun kamu boleh terus sebut pun boleh, lagi senang, lagi cepat. Cikgu terus je tulis. Okey, apakah alat perlindungan diri murid dekat makmal yang kita bincang tadi? So yang dah ada modul tu, tolong terus lengkapkan. Google. Okay, thank you, Adam. Okay, so yang pertama adalah Google. Okay. Lagi? Yang kedua? Topeng muka. Yes. Thank you. Topeng muka. Alamak, terbesar pula saya punya ni. Sekejap, saya kecilkan sikit. Okay, topeng muka. Lagi? Sarung tangan. Sarung tangan. Alright, good. Sarung tangan. Okay, lagi? Baju makmal. Baju makmal, betul. Baju makmal. Lagi? Apa lagi? Perlindungan Kasut diri. bertutup. Kasut bertutup, betul. Bagus. Okey, kasut bertutup. Yang dekat rumah tu, kamu yang ada modul tu tulis kita buat sama-sama hari ni. Nanti tak adalah banyak sangat homework kamu yang tercicir. Okey. Alright. So kita nak tengok pula latihan pengukuhan. Okey, kita lihat latihan pengukuhan dekat bawah.
Okey, kita lihat latihan pengukuhan dekat bawah. Nyatakan fungsi bagi peralatan perlindungan diri murid berikut. Okey, siapa nak jawab? Soalan 1A ni, Google. Saya. Okey, saya. Okey, saya tolong jawab saya. Melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Yes, betul. Bagus sangat. Okey, cikgu tulis mula yang kawan kamu jawab ni, melindungi diri daripada bahan kimia. Melindungi diri pula. Sorry, melindungi mata tadi. Okey, melindungi mata daripada bahan kimia yang berbahaya. Berbahaya. Okey, seperti asid. Apa lagi tadi? Bromin. Logam dan logam reaktif. Okey, good. Okey, seterusnya topeng muka. Okey, siapa nak jawab untuk topeng muka? Okey, siapa nak jawab untuk topeng muka? Saya. Okey, good Amira. Okey, Amira, apakah fungsi topeng muka Amira? Melindungi hidung dan mulut daripada tidur bahan kimia yang sengit dan mudah terdebu. Ya, serta debu. Betul. Melindungi hidung dan mulut daripada terhidup bahan kimia yang sengit. Yang sengit dan mudah meruap. Okey, bagus. Serta debu. Okey, good. Thank you, Amira. Okey, seterusnya. Baju makmal. Lab coat. Apa fungsi baju makmal ni? Siapa volunteer nak jawab? Ada tak yang volunteer nak jawab? Tadi Farhana dah cuba, Amirah dah cuba. Yang lain? Kita ada 23 orang hari ni. Siapa yang nak cuba jawab? Saya. Okay, good. Thank you. Nita. Diperbuat daripada getah melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Baju makmal. Dia lapisan keselamatan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian. Bagus jawapan dia. Tetapi awak tengok betul-betul soalan nak fungsi. Cikgu highlight sikit lah. Soalan dia nak fungsi. Jadi, kamu bagi fungsi sahaja. So, jawapan Nita tadi tu dah betul. Cuma janganlah tulis panjang-panjang. Tak perlu nak tulis panjang-panjang. Kamu ambil je fungsi dia. So, untuk melindungi, alamak terbesar pula tulisan saya sekejap ya. Okey, melindungi okey, ni dia. Melindungi kerosakan pada pakaian. So inilah dia punya fungsi baju makmal. Okey? Alright, thank you Nita. Good. Seronok kelas ni bila ramai yang nak cuba menjawab. Okey, seterusnya kasut bertutup. Kasut bertutup. Apakah fungsi kasut bertutup? Ada pelajar lain nak cuba jawab? Ada pelajar lain nak cuba Saya, jawab? Okey, good. Okey, siapa ni? Muhammad? Amirul.
Empat Amirul optimis, kelas cikgu. mana? 4 optimis. Good Amirul. Okay Amirul, apa fungsi kasut bertutup Amirul? Fungsinya untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan sepihan kaca. Betul. Betul. Bagus. Melindungi kaki daripada bahan kimia Kimia. berbahaya dan serpihan kaca. Betul. Bagus Amirul. Okay, good. Okay. Sekejap ya, saya kecilkan sikit, saya colourkan sikit font dia. Okay, so kalau yang tak ada modul tu mungkin boleh screenshot. Hari Isnin nanti pastikan kamu tolong pergi koperasi, tolong beli modul dan tolong bagi tahu kamu kelas mana. Sebab modul sains kita ni, dia punya file dia berbeza-beza colour. Modul tu hanya untuk bab 1 dahulu. Nanti cikgu subjek kamu akan bagi untuk bab-bab yang seterusnya. Okay? Okay, sarung tangan. Apakah fungsi sarung tangan? Apa fungsi sarung tangan? Fungsi sarung tangan. Apakah fungsi sarung tangan? Ada yang nak cuba? Saya cikgu. Okay, good. Melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Ni siapa ya? Muhammad Haikal cikgu. Muhammad? Haikal. Haikal kelas mana Haikal? Optimis. Okay, good. Baguslah kelas 4 optimis ni. Okay, seterusnya. Kita tengok pula soalan yang kedua. Nyatakan tempat yang perlu digunakan bagi situasi di bawah. Okay, dia minta nyatakan tempat. Okay, nyatakan tempat yang perlu digunakan bagi situasi di bawah. So, ingat balik. Inilah tempat-tempat dia tu. Okay, kabinet aliran laminar, kebuk WhatsApp, penyiram kecemasan, pembilas mata. So, dia nak suruh kita nyatakan tempat mana yang sesuai untuk situasi di bawah. Okey, so kita lihat dahulu situasi yang pertama. Dia kata Ahmad ingin menjalankan satu eksperimen berkaitan sampel mikrob. Sampel mikrob. Kata kunci dia dekat situ adalah sampel mikrob. So dia suruh kita cadangkan peralatan yang perlu digunakan. Okey, apakah peralatan yang kita perlu gunakan? Ada tak yang volunteer nak menjawab? Okey, apa peralatan yang sesuai untuk aktiviti berkaitan mikrobiologi? Cikgu dah naikkan nota tu sikit. Apakah peralatan yang sesuai? Ada tak yang tahu jawapannya? Ada tak yang tahu jawapan? Zamarul Hisham. Cikgu nampak ada nama Zamarul Hisham. Zamarul? Kabinet aliran Kamina. Ya, pandai Zamarul. Kabinet aliran laminar. Okey, so kita tulis jawapannya kabinet. Tu bukan Zamarul, cikgu. Tu siapa? Tu Adam juga. Allah. Sorry. Cikgu duk tengok tadi Zamarul. Cikgu dah tak perasan dah siapa yang jawab. Okey, thank you. Adam tadi. Adam kelas optimis kan? Ha. Ada minta. Bagus. Belah cikgu tak kenal lagi kan, baru first class kita kan. Cikgu Amira dah pernah buat kelas tak ke sebelum ni? Tak. Samalah, kita tingkatan 4 untuk subjek sains ni baru dapat buat kelas. Okay, so jawapannya adalah kabinet aliran laminar. Alright? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Situasi yang kedua, dia kata Ali ingin melakukan tindak balas antara amonia pekat. Amonia pekat dengan asid hidroklorik pekat. Okey, jadi berikan peralatan yang perlu Ali gunakan dan jelaskan fungsinya. Dia nak kita berikan peralatan yang perlu digunakan oleh Ali ni dan fungsi peralatan tersebut. So, apa
apa peralatan yang sesuai digunakan oleh Ali untuk bahan yang amonia pekat ni bahan beralkali dia boleh mengakis. Sama juga dengan asid hidroklorik pekat ni pun dia boleh mengakis. So kamu rasa-rasa apakah peralatan yang sesuai Ali guna? Dia menggunakan bahan mengakis. So kalau bahan mengakis, peralatan yang sesuai adalah Kebuk wasap. Buk WhatsApp. yes, bagus Adam Amira. Kebuk wasap. Okey, so jawapannya adalah kebuk wasap. Saya tulis jawapan kat sini. Okey, so fungsi. Kalau soalan macam ni, dia mesti 2 markah. Okey, dia mesti 2 markah. Yang pertama adalah peralatan tersebut, kebuk wasap. Dan yang kedua adalah fungsi dia. So fungsi dia kita katakan amonia. Okay, tolong ambil ya. Amonia pekat dan asid hidroklorik pekat merupakan bahan meruap. Okey. Dan bahan mudah meruap dan mengakis. Bukan mudah terbakar, mengakis. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat muka surat yang kedua. Iaitu ada latihan 2 perlindungan diri. Okey. So dia kata labelkan peralatan perlindungan berikut dengan betul. Okey. Ini kita menilai berdasarkan tahap penguasaan kamu. Okey. So cikgu bagi masa untuk kamu. Kamu jawab. Boleh tak kamu jawab latihan ni? Nanti kamu screenshot jawapan dan hantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Boleh? Latihan 2. Ini adalah untuk cikgu-cikgu kamu nak mengukur penguasaan kamu. Dekat sini. Okay, ini adalah soalan berbentuk TP1, 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 TP2, TP3. Okay, cikgu bagi masa kamu jawab sekarang sambil-sambil tu. Kalau ada soalan yang kamu tak tahu, kita boleh tanya sekarang. Cikgu ada dekat sini, kamu jawab dulu. Ramai ke yang tak ada modul? Ramai tak yang tak ada modul? Oh, okey. Maisyara tak ada modul. Lagi siapa lagi yang tak ada modul? Oh, Saya. ramai juga. Badar. Sekejap, cikgu tengok ramai yang tak ada modul. Okey. Sebab sekarang modul tu memang ada dengan cikgu, tak ada kat koperasi. Hari Isnin boleh tak semua beli dekat koperasi? Hari Isnin boleh tak semua orang beli kat koperasi Boleh. modul? Boleh. Okey. Boleh. Mandangkan semua tak ada modul, so kita bincanglah terus ya. Kamu boleh screenshot jawapan dan nanti kamu boleh terus beli modul hari Isnin, terus lengkapkan sampai muka surat 4 modul tu. Okey? Kita bincang dahulu. Okey, perlindungan diri. Dia suruh kita labelkan perlindungan berikut dengan betul. Okey, kamu jawab. Saya nak nilai ni. Saya tengah buat penilaian PBD sekali. Okey, so yang pertama ni, apa nama dia? Gambar yang pertama. Kasut bertutup. Yes, kasut bertutup. Nur Fahana. Bagus. Kasut bertutup. Okey, yang kedua. Gambar yang kedua. Goggle. Goggle. Gambar yang ketiga. Sarung tangan. Sarung tangan. Hai, seorang je yang jawab ni, yang lain? Ada ke tak ada ni? Bagi orang jawab lah cikgu. Bagi orang lain jawab pula. Okey, yang keempat.
Yang keempat siapa? Seeking. Baju makmal. Seeking. Baju makmal, Adam. Okay, thank you. Baju makmal. Okay, yang kelima. Yang kelima, Topeng muka. yang kelima adalah topeng muka. Okay, good. Senang je soalan TP1 ni kan, aras paling rendah. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan perlindungan diri? Apa yang dimaksudkan dengan perlindungan diri? Okay, apa yang dimaksudkan dengan perlindungan diri? Kelengkapan yang diperlukan untuk memberi perlindungan kepada pemakaian daripada bahaya. Ya, betul. Bagus. Thank you Farhana. Farhana kelas mana ni? Sigma ke optimis? Sigma. Sigma. Okay, good. Kelengkapan yang diperlukan. Okay, kelengkapan yang diperlukan untuk memberi perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Actually jawapan tu ada je dalam buku kan. Okay. Ada jawapan dalam buku. So kamu boleh cari. Okay, nombor 3. Yang tak ada modul tu screenshot. Nanti saya akan share link untuk kamu tengok record video ni. Takut tak sempat nak screenshot kan. Okay, padankan peralatan berikut dengan fungsi yang betul. Mana fungsi yang betul? Sarung tangan. Okay, cepat-cepat laju sikit jawab. Sarung tangan fungsinya. Apakah fungsi sarung tangan? Melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Yes, betul. Melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan. Okay, penyiram kecemasan melindungi untuk membersihkan dan membilas pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Okay, pembilas mata. Apakah fungsi pembilas mata? Untuk mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Yes, betul. Okay, baju makmal. Apakah fungsi baju makmal? Melindungi kerosakan pada pakaian. Ya, betul. Melindungi kerosakan pada pakaian. Okey, yang terakhir, goggle melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni adalah soalan aras 2. Okey, tahap penguasaan yang kedua. Masih lagi aras yang rendah. Okey, kebut WhatsApp digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan tertentu sahaja. So kita ingat tadi kebut WhatsApp kita guna untuk bahan yang mengakis, mudah terbakar, mudah beracun, okey, dan mudah meruap. So antara simbol-simbol ni, okey, antara simbol 1, 2, 3 dan 4 ni, yang manakah sesuai untuk peralatan kebut WhatsApp? Okey, ni A, B, C, D. Okey. A tu gambar apa tu? Simbol apa? Api. Api. Okey, A tu adalah simbol bahan mudah terbakar. Okey, buat catatan. A tu adalah simbol bahan mudah terbakar. Yang kedua? Yang kedua? Letupan. Meletup. Yang ketiga? Yang ketiga simbol apa ni? Ni dah belajar ni masa sekolah, masa tingkatan 1. Yang ketiga tu simbol apa?
Okay, yang ketiga tu adalah simbol bahan mengakis. Betul, Aiman Mirza jawab. Mengakis. Good. Yang keempat, bahan Radioaktif. ya, Radioaktif. bahan radioaktif. Betul, bagus. Okey, jadi antara bahan mudah terbakar, meletup, mengakis dan bahan radioaktif ni yang mana satukah digunakan dalam kebun asap? Mengakis. Mengakis. Lagi satu? A. A, mudah terbakar. Okey, good. Bagus. Okey, seterusnya. Nombor 5. Okey, soalan yang kelima. Raja di bawah menunjukkan pembesaran sebuah botol reagen yang digunakan oleh seorang murid ketika menjalankan suatu eksperimen. Okey, semasa memindahkan larutan tersebut ke dalam tabung uji, larutan tersebut tiba-tiba terpercik sedikit pada matanya. Okey, so ini simbol mengakis So ini adalah simbol mengakis. Okay, so dia kata cadangkan satu langkah segera yang perlu dilakukan pada murid tersebut dan cadangkan satu alat perlindungan bagi dirinya. Okay, so apa langkah segera yang perlu dilakukan? Apa langkah segera yang dia perlu lakukan? Membilas mata. Ya, pandai. Dia perlu bilas mata. Yang pertama mesti bilas mata daripada bahan kimia. Pergi terus ke sinki. Okey, apakah alat perlindungan yang sesuai? Di antara 4 alat tadi tu, apakah yang perlu digunakan? Google. Google. Okey, sepatutnya dia kena pakai Google. Sepatutnya memakai Google. Okey. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 3. Okey, muka surat 3 ni senang sikitlah, soalan objektif je. Okey, soalan objektif. Okey, so soalan nombor 1, manakah padanan peralatan perlindungan berikut di dalam makmal yang tidak betul? Mana yang tak ada? Mana yang salah? Yang tak ada pula yang salah. B. B. Sarung tangan. Sarung tangan. Tu sarung tangan apa tu? Masak kek. Masak kek. Kek ni kain biasanya kan. So tak boleh lah pakai dalam makmal. Dalam makmal mesti kena pakai getah kan. Sarung tangan getah. Okey, seterusnya nombor 2. Satu eksperimen melibatkan tindak balas antara asid hidroklorik pekat. Okey, antara asid hidroklorik pekat dengan larutan. Okey, dengan larutan amonia pekat. So tempat mana yang sesuai untuk kita lakukan amali ini? D. D tu kabinet. B, boy. B kebut WhatsApp janganlah buat dekat kabinet. Tak boleh buat dekat kabinet. Kita kena buat dekat kebut WhatsApp. Okey, bagus. Soalan nombor 3. Larutan yang mempunyai simbol manakah yang perlu dibuka dan dijalankan di dalam kebut WhatsApp? Yang mana satu kena buat dalam kebut WhatsApp ni? A. Betul. Bagus. Okey. Nombor 4. Raja di bawah menunjukkan peralatan di dalam makmal. Namakan peralatan ini. Apa nama alat ni? Bilas mata. Pembilas mata. Betul. Bagus. Suka saya. Okey, pembilas mata. Okey, muka surat yang terakhir. Last. Okey, yang terakhir. Okey, kita tengok soalan nombor 2.
Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan peralatan perlindungan diri di dalam makmal. Okey, perlindungan diri di dalam makmal. Kita garis sikit. Okey. So, yang A Rajah 2.1 ni gambar apa? Gambar apa ni Kabinet Rajah? Rajah 2.1 gambar apa? Okey, Rajah 2.1 adalah kabinet aliran laminar. Okey, Rajah 2.2 Kebuk WhatsApp. pandai kebuk WhatsApp. Wah, dah terror kan? Okey, terangkan perbezaan kedua-dua peralatan tersebut dari segi fungsinya. Dia nak suruh kita terang perbezaan dari segi fungsinya. Okey, apa perbezaan di antara peralatan Rajah 2.1 dan Rajah 2.2? Okey, peralatan Rajah 2.1 digunakan untuk mengelakkan kontaminasi. Semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi. Manakala peralatan Rajah 2.2 digunakan untuk bahan kimia mudah meruap, mengakis, dan beracun. Panjang sikit jawapan dia. Okey. Soalan C, kita lihat soalan C. Terdapat beberapa bahan tertentu sahaja mesti dikendalikan menggunakan peralatan Rajah 2.2. Kebuk WhatsApp. So, apakah bahan-bahan yang sesuai digunakan dalam kebuk WhatsApp? Tandakan right. Okey, apakah jawapannya? Mudah terbakar. Okey, good. Mudah terbakar. Lagi? Mudah mengakis. Bagus Amira. Mudah meruap dan mudah mengakis. Amira nanti hari Isnin beli modul Okey. Seterusnya soalan D. Okey, soalan D dia kata ketika hendak mengendalikan bahan yang ditanda pada C, C tu apa C? Bahan yang ditanda pada C, okey, iaitu bahan mudah terbakar dengan mudah mengakis. Okey, kita tertinggal satu tadi Amira. Sepatutnya bahan mudah meruap pun sesuai digunakan, perlu digunakan peralatan Rajah 2.2 tertinggal satu tu. Sepatutnya mudah terbakar, mudah meruap dengan mudah mengakis. Okey, so soalan D, ketika hendak mengendalikan bahan yang ditanda pada C, seorang murid seharusnya memakai, dia kena ada bahan perlindungan tambahan. Okey, memakai bagi melindungi sebarang kecederaan. Namakan peralatan tersebut. Okey, peralatan apa yang dia perlu pakai? Sarung tangan. Betul, sarung tangan. Kalau tak habis tangan dia kan, kena asid mengakis. Selain sarung tangan?
Dia kena pakai apa dekat mata? Gogal. Gogal. Ataupun topeng muka. So 3 jawapan ni diterima. Okey. Soalan E. Peralatan pada rajah manakah yang kebiasaannya berada di makmal biologi? Makmal biologi ni banyak dia buat guna-guna bakteria lah, bahan-bahan mikroorganisma yang berbahaya kan. So peralatan mana yang sesuai? Rajah 2.1 ke rajah 2.2? 2.1. Pandai. Okey, betul. The answer is rajah 2.1. Sebab kalau rajah 2.2 biasanya berada di makmal kimia. Sebab makmal kimia ni dia banyak guna bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meruap, mudah mengakis. Okey? Okey, seterusnya soalan F iaitu soalan kita yang terakhir untuk hari ini. Labelkan peralatan perlindungan diri yang perlu dipakai oleh seorang murid di makmal. Okey, cepat. Last question. A, apa nama A? Gogal. Gogal. Okey, B? Topeng B? muka. Topeng muka. C? Sarung tangan. Sarung Sarung tangan. Baguslah kamu ni. Okey, D? Baju makmal. Baju makmal. Okey, lagi. Dan last kali E. Kasut bertutup. Okey, good. Okey, so setakat ni je kelas kita. Alright, so kita akan sambung besok. So besok pun sama juga. Cikgu akan guna modul dengan buku teks. Okey, tak apa. Kalau yang tak ada modul tu nanti kamu screenshot lah. Dan saya pun akan share link untuk rekod hari ni. Jangan risau. So nanti hari Isnin. Sebab hari esok saya tak pergi ke sekolah. Hari Isnin saya akan bawa modul tu semua ke sekolah. Dan saya akan minta bantuan koperasi untuk jual. So Isnin kamu boleh beli di koperasi. Okey? Okay. So cikgu nak share link lagi sekali. Alright, cikgu nak share link sekali. Yang mana hadir hari ni cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah. So tolong isi link kehadiran. Okey, tolong isi kehadiran pada link yang saya share di ruangan chat. Okay, kita ada 24 orang yang hadir hari ni. So tolong isi supaya saya boleh tengok siapa yang betul-betul committed sangat masuk kelas cikgu hari ni. Okey, link ni memang saya tak akan bagi dekat grup kelas sebab cikgu tahu nanti yang tak join kelas hari ni pun dia isi. So saya nak yang betul-betul join sahaja. Okey, boleh? Boleh. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada esok hari. Okey? Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih.